Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera serta selamat malam. Terima kasih kepada para penonton setia kami dalam Bicara Naratif khususnya di saluran Berita RTM dan juga di saluran TV1. Ya, cukup molek untuk kita memperkatakan malam ini masih lagi berkolerasi daripada selepas setahun Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah jawatan selaku Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Maka gagasan Malaysia Prihatin diberikan satu tamsilan dan juga terjemahan untuk membantu rakyat dan juga negara dalam menghadapi pemulihan fasa pasca pandemik COVID-19. Maka pada malam ini kita juga nak memberikan penumpuan yang lebih mendalam terhadap bagaimana Malaysia Prihatin melindungi nyawa dan juga kehidupan rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Jadi beberapa dasar yang digagaskan oleh kerajaan dan juga pakej stimulus adalah untuk memastikan bahawa kita berjaya melalui tempoh dan juga fasa pemulihan pasca pandemik COVID-19. Untuk bercakap lebih lanjut mengenai topik ini, saya amat bersati juga untuk bersama dengan Dr. Kamarul Zaman Haji Yusof yang juga merupakan pensyarah kanan Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Assalamualaikum, selamat malam Doktor. Apa khabar? Waalaikumsalam. Terima kasih bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini. Baik, untuk mukadimahnya, mungkin kita mulakan dengan bagaimana kita melihat selepas lebih daripada setahun Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin menerajui Kerajaan Perikatan Nasional dan juga Kerajaan Persekutuan. Ini satu gambaran kerana kerangka pentadbiran kerajaan oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin adalah melihatkan kepada latar belakang pandemik COVID-19. Jadi dalam hal ini, kes-kes yang bersifat unprecedented seperti itu memerlukan satu tindakan kerajaan yang bersifat unprecedented dan tidak pernah dilakukan. Maka untuk gambaran awal, apa yang boleh dirasakan dan juga diperkatakan tentang yang telah dilalui oleh negara dan juga kerajaan selepas setahun pemerintahan? Ya, terima kasih Saudara Is di atas undangan untuk menjayakan program kita pada malam ini. Okey, soalan yang menarik, soalan yang dikemukakan mengenai prestasi setahun Kerajaan Perikatan Nasional ya sejak memerintah pada 1 Mac 2020 ya. Saya selaku Timbalan Presiden Pertubuhan Intelektual Negara Pintar telah mengadakan satu wacana selama 6 jam berturut-turut pada 1 Mac 2021 yang lalu di mana kami menjemput 10 orang tokoh ilmuwan dan majoriti daripada mereka menyatakan bahawa mereka sangat berpuas hati dengan prestasi Kerajaan Perikatan Nasional. Saya pun sebenarnya sangat terperanjat bila tokoh-tokoh yang sebelum ini diketahui sangat kritikal terhadap semua pihak, bukan sahaja terhadap kerajaan seperti Prof Jayum Anak Jawan, Prof Dr. Arnold Puyuk dari Sabah dan Sarawak, kesemuanya memberikan markah A kepada Tan Sri Muhyiddin dan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Ya. Hanya seorang sahaja yang memberikan grade B+ kepada kerajaan tetapi memberikan grade A- kepada Tan Sri Muhyiddin selaku Perdana Menteri. Jadi ini pada hemat saya menunjukkan bahawa walaupun Tan Sri Muhyiddin berhadapan dengan pelbagai kecaman di dalam media sosial, cuma pandangan golongan ilmuwan khususnya adalah sangat positif terhadap beliau. Di mana saya sendiri pun sebenarnya I feel very impressed with his performance because before this we know that people like the opposition leaders seperti ahli parlimen DAP Hanayuh apabila kerajaan bertukar, beliau memuatkan satu posting di Twitter dan Facebooknya yang meramalkan bahawa kononnya Kerajaan Perikatan Nasional tidak akan mampu untuk bertahan lama akan bertukar balik bila-bila masa sahaja. Jadi, tetapi terbukti tidak benar. Tetapi terbukti tidak benar sehingga sekarang telah melepasi tempoh 1 tahun di sebalik pelbagai cubaan untuk menggugat kerajaan itu melalui usaha di mana ahli-ahli parlimen cuba mengemukakan usul undi tidak percaya dan menjatuhkan beliau dalam parlimen maupun di luar parlimen. Jadi pandangan peribadi saya adalah pencapaian Kerajaan Perikatan Nasional dalam tempoh setahun
kerajaan ini memerintah adalah satu pencapaian yang amat membanggakan berdasarkan kepada pelbagai kekangan yang kita hadapi, yang kerajaan terpaksa hadapi, khususnya apabila sebaik sahaja Tan Sri Muhyiddin mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada 1 Mac 2020, terus sahaja pada 18 Mac 2020 dilaksanakan PKP. Cuma berdasarkan kepada pelaksanaan PKP tersebut yang pada waktu itu ditentang oleh golongan pembangkang, maka akhirnya gelombang COVID-19 berjaya dilandaikan, berjaya dilandaikan. Begitu juga dengan apa yang Saudara Is sebutkan tadi, iaitu mengenai pakej pemulihan ekonomi, di mana kali pertama sejumlah wang yang besar 305 bilion ringgit sepanjang tahun 2020 telah diberikan oleh Kerajaan Perikatan Nasional yang sekaligus memberikan ruang kepada usaha pemulihan ekonomi negara berjalan dengan lancar di sebalik usaha untuk memelihara nyawa. Okey. Doktor, ini sesuatu yang menarik juga kerana tindakan pentadbiran politik dan juga pentadbiran yang bersifat unprecedented. Kerana kalau sebelum ini kita sudah maklum jawatan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri diwujudkan, tetapi di bawah pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin dibahagikan kepada 4 kluster utama dan juga dibahagikan kepada 4 perjawatan Menteri Kanan. Jadi ini adalah ditugaskan dan juga penugasannya untuk bersedia dalam menghadapi sebarang gelombang pandemik COVID-19 mengikut kepada kluster yang telah pun ditetapkan. Maka ini satu perkara baharu dalam satu pemerintahan dan juga pentadbiran Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi apa yang boleh digambarkan dari segi penumpuan kepada pemerintahan ataupun pelaksanaan pentadbiran bersandarkan kepada 4 kluster tersebut? Saya rasakan bahawa penubuhan 4 kluster Menteri Kanan tersebut adalah satu perkara yang memang agak tidak dijangka, sedikit luar biasa. Pada saya tindakan ini mempunyai serampang 2 mata. Yang pertama adalah untuk membolehkan fokus diberikan kepada kluster-kluster mereka yang terlibat tersebut. Keempat-empat Menteri Kanan tersebut sudah pastilah akan dapat memberikan fokus yang lebih teliti ke atas bidang tugasan yang mereka diberikan tanggungjawab. Pada masa yang sama, pengwujudan kluster-kluster ini juga ada hikmahnya dari sudut politik, di mana ini membolehkan tidak adanya pertelingkahan di antara parti-parti komponen yang membentuk Kerajaan Perikatan Nasional pada waktu tersebut, pada tahun yang lalu. Cuma sifat politik itu adalah satu perkara yang tidak menentu. The only thing that is certain in politics is uncertainty. So it is quite possible that we may see that soon there might be new Deputy Prime Minister. Itu adalah satu kemungkinan. Sebab sebelum ini pun sudah ada ura-ura yang menyebut bahawa salah satu perkara yang dibincangkan oleh Majlis Tertinggi UMNO pada 19 Februari lalu adalah mengenai apa yang disebutkan sebagai tawaran oleh Perdana Menteri kepada UMNO untuk menjawat jawatan timbalan Perdana Menteri. Jadi desas-desus itu ada dan kemungkinan untuk satu jawatan timbalan Perdana Menteri diwujudkan kembali itu adalah satu perkara yang tidak boleh ditolak sama sekali. Jadi pengwujudan 4 kluster tersebut adalah satu perkara yang betul pada waktu tersebut. Cuma pada waktu sekarang dan masa akan datang disebabkan oleh realiti politik yang wujud dalam negara kita pada waktu ini, ada kemungkinan untuk
4 kluster ini mungkin dihapuskan atau mungkin juga dikekalkan dengan diwujudkan penambahan jawatan Timbalan Perdana Menteri yang baru. Walaupun begitu, desas-desus itu sememangnya berada dan juga berleka dalam kalangan masyarakat. Cuma apabila ia masih belum diwujudkan juga masih belum terbukti lagi, maka kita masih lagi tidak mengetahui apakah yang akan berlaku. Cuma persoalan penting untuk kita menilai tentang, mungkin ramai yang mengkritik tentang kita ketepikan dahulu kepentingan berpolitik antara parti politik dan sebagainya. Ini juga pernah dititahkan oleh Kebawah Yang Mulia Sri Paduka Baginda Pertuan Agong. Cumanya kita memandang dari segi sudut yang positif, menggunakan politik dan juga pentadbiran itu untuk memastikan kita dapat menyatukan seluruh masyarakat Malaysia dan juga menyatukan seluruh kepimpinan sama ada kerajaan ataupun pembangkang dalam menangani pandemik COVID-19. Maka keadaan ini adalah keadaan yang paling sesuai untuk kita menilai kematangan berpolitik sama ada di pihak pembangkang ataupun kerajaan untuk memastikan tujuan utama kita menangani dan juga melindungi nyawa serta kehidupan bukan sahaja tentang kepentingan berpolitik parti semata-mata. Ya, betul. Apa yang saudara Is sebutkan itu, saya bersetuju dengan sepenuhnya. Malah kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri selama ini, beliau jelas mengambil pendekatan berpolitik yang inklusif dan apolitikal. Maksudnya tidak berpolitik di dalam menguruskan pentadbiran negara. Ini terbukti di dalam satu perkara besar yang dilakukan oleh beliau, dalam mana mesyuarat Majlis Keselamatan Negara yang berlangsung sebanyak 3 kali dalam tempoh seminggu. Ini adalah satu mesyuarat yang besar melibatkan rahsia-rahsia negara, Majlis Keselamatan Negara, cuma dilibatkan juga semua menteri besar daripada negeri-negeri yang diperintah oleh parti-parti pembangkang, iaitu Selangor, Pulau Pinang dan Negeri Sembilan. Sebelum Sabah jatuh, Sabah juga. Dan ini adalah bukti bahawa Kerajaan Perikatan Nasional ini bukanlah satu kerajaan yang mementingkan politik kepartian. Apa yang diutarakan oleh Tan Sri Muhyiddin dan para pemimpin Kerajaan Perikatan Nasional yang lain adalah satu perkara yang mereka benar-benar buktikan. Sebab itulah kalau kita lihat betapa menteri besar ataupun ketua menteri daripada negeri-negeri pembangkang tersebut tidak terlalu menyerang sangat Tan Sri Muhyiddin selaku Perdana Menteri ataupun Kerajaan Perikatan Nasional itu sendiri. Sebaliknya yang menyerang Tan Sri Muhyiddin dan Kerajaan Perikatan Nasional adalah kluster yang nak sangat menjadi Perdana Menteri. Itu yang lebih yang dilihat lebih menonjol menyerang Kerajaan Perikatan Nasional. Ya, sudah pasti dalam sebuah negara yang berdemokrasi perkara itu tidak boleh untuk dihalang, tetapi apa yang boleh dilakukan adalah kita bijak dan juga menjadi matang dalam perihal berpolitik dan juga perihal memberikan kecaman ataupun kritikan terhadap sesuatu bentuk pentadbiran. Dan perkara ini sebenarnya banyak diterjemahkan dengan prinsip kita sendiri untuk bagaimana kita mengamalkan demokrasi berpolitik yang matang dan juga amalan berpolitik yang memberikan kesan yang baik kepada masyarakat. Sekali lagi Doktor, kita akan bercakap lebih lanjut berkenaan bagaimana untuk kita memastikan dalam usaha kita menyelamatkan nyawa dan juga kehidupan ini, perkara-perkara berkaitan tentang dasar kerajaan dan juga pakej stimulus ekonomi diberikan perhatian. Kita dah pastinya dalam inisiatif dan juga gagasan kerajaan untuk menerjemahkan Malaysia Prihatin, ada beberapa elemen dan juga perkara penting yang diberikan kita kata penumpuan, iaitu tentang pemulihan ekonomi, kebajikan rakyat, kesihatan dan juga pemulihan nyawa dan juga kehidupan. Doktor, ini satu persoalan yang cukup menarik kerana semenjak bermulanya pandemik COVID-19 menjadi outbreak dalam negara kita ataupun mula berlegar dan juga disebar ataupun tersebar dalam negara kita, maka ia menjadi suatu tanda tanya bagaimana kita menilai usaha-usaha kerajaan secara terus dan juga secara efektif dalam menangani dan juga memulihkan semula situasi yang sedang menyerang negara kita sekarang ini. Maka di sebalik peruntukan dalam belanjawan 2021 yang menelan lebih 300 bilion ringgit, terdapat juga pakej stimulus ekonomi yang dilaksanakan secara berperingkat, ada lebih kurang 5 kesemuanya. Jadi ini menggambarkan keseriusan kerajaan dalam memastikan pengeluaran wang dan juga dana itu supaya kita dapat memastikan kesan pemulihan dalam masa yang singkat. Jadi bagaimana doktor menilai usaha-usaha pemulihan ini memerlukan satu komitmen dan juga kemampuan kerajaan dalam memastikan
memastikan agar perkara-perkara yang bersifat lakuna ataupun sedikit kekosongan dalam pelaksanaan itu dapat ditangani dari semasa ke semasa? Ya, terima kasih sekali lagi Saudara Is. Ya, saya tertarik dengan ucapan Tan Sri Muhyiddin sewaktu ulang tahun pertama pemerintahan Perikatan Nasional pada 1 Mac yang lalu. Kerana di dalamnya terdapat banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan betapa kerajaan Perikatan Nasional telah mencapai satu kejayaan yang memberangsangkan di dalam agenda pemulihan ekonomi negara. Banyak data-data yang diberikan oleh Tan Sri Muhyiddin di dalam ucapan beliau itu yang malangnya saya lihat tidak diviralkan dengan meluas dalam media sosial maupun dalam media tradisional. Jadi saya lihat inilah yang masalah yang dihadapi oleh kerajaan Perikatan Nasional sekarang, lebih kurang sama dengan masalah yang dihadapi oleh kerajaan Pakatan Harapan sebelum ini, iaitu bila saja mereka memerintah maka mereka seolah-olah kehilangan kekuatan untuk menangani media sosial. Ini mungkin kerana apabila sudah menjadi kerajaan, maka banyak tenaga yang sebelum ini bergiat untuk menyerang kerajaan. Sewaktu belum menjadi kerajaan, mereka banyak menyerang kerajaan. Apabila sudah menjadi pemimpin kerajaan, maka tugas mereka adalah melaksanakan. Jadi terdapat ruang-ruang kosong dalam media sosial. Jadi antara perkara-perkara yang membuktikan bahawa kerajaan Perikatan Nasional telah mencapai kejayaan yang memberangsangkan dari segi ekonomi adalah dari segi pengucupan ekonomi, kadar pengucupan ekonomi. Kita tahu bahawa pada bulan April 2020 kadar pengucupan ekonomi negara pada waktu tersebut adalah tinggi, 28.7%, tetapi by Disember 2020 ia telah berkurang kepada 7%. Tengok banyak penurunan, iaitu 28.7% turun kepada 7%. Begitu juga dari segi kadar pengangguran. Pada bulan Mei 2020 kadar pengangguran adalah sebanyak 5.3%. Sebaliknya apabila sampai pada Disember 2020 kadarnya telah berkurang menjadi 4.8%, 0.5% itu penurunan, agak signifikan. Begitu juga dari segi pelaburan asing bersih, pelaburan asing bersih, banyak pihak yang mempertikaikan kononnya ekoran COVID-19 ini, maka negara kita mengalami kemerosotan yang teruk dari segi keupayaan negara untuk menarik pelabur asing. Sedangkan data menunjukkan bahawa kadar pelaburan jumlah pelaburan asing bersih negara pada suku kedua tahun 2020 adalah 2.2 bilion sahaja, suku kedua. Tetapi pada suku keempat 2020 kadarnya meningkat menjadi 6.1 bilion. Itu tinggi, itu 4 bilion peningkatan dari segi pelaburan asing bersih, menunjukkan bahawa di sebalik COVID-19 ini, kerajaan masih lagi mampu untuk meyakinkan pelabur asing untuk terus melabur di negara ini. Okey, dalam hal itu juga sifat kepada pelabur asing ini sudah pasti memang kita kata kaitan antara pelaburan asing dan juga penjanaan bisnes ataupun ekonomi negara kita adalah diteruskan dengan proses pelaburan asing dan sebagainya. Perkara itu memang dipersetujui dan juga diperakui serta difahami. Cumanya kita sedia maklum turun naik ekonomi itu banyak bergantung kepada situasi pandemik di peringkat global. Malah tidak ada negara yang terkecuali daripada terjejas disebabkan pandemik COVID-19 ini dari segi sistem ekonomi dan juga sistem kesihatannya. Cuma yang perlu kita terima hakikat adalah bagaimana sesebuah negara dan juga pentadbiran kerajaan itu mengambil langkah yang serius dan juga langkah yang efektif dalam menangani secara segera, pemulihan secara segera hasil daripada pandemik COVID-19. Negara kita juga dari segi untuk melaksanakan program vaksin adalah bukan negara yang terlambat dalam memberikan vaksin. Ada juga negara maju seperti Korea dan Jepun masih lagi terkebelakang dalam program imunisasi mereka. Jadi di manakah penilaian doktor dalam melihat kepada usaha-usaha kerajaan itu sebenarnya adalah untuk melakukan penilaian dahulu baru diteruskan dengan pelaksanaan dan juga pelaksanaan usaha secara fizikal?
Ya, saya setuju dengan saudara Is tadi, di mana kita dapat melihat bahawa pendekatan kerajaan di dalam menangani pandemik COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi ini, kita dapat lihat bahawa telah berlaku satu perubahan anjakan hasil daripada pengalaman yang diperolehi daripada gelombang pertama dan juga gelombang kedua pandemik COVID-19 yang berjaya diatasi oleh pihak kerajaan sebelum ini. Dapat kita lihat bahawa waktu PKP1 kehilangan hasil negara adalah agak tinggi, iaitu 2.4 bilion sehari. Cuma hasil daripada perkara tersebut, waktu PKP2 dilancarkan pada tahun ini, kehilangan hasil negara sekarang sudah menurun sebanyak menjadi 633 juta saja. Okay. Jadi ini satu penurunan yang amat besar disebabkan oleh kesedaran kerajaan bahawa ekonomi negara, sektor-sektor ekonomi perlu dibuka bagi memastikan usaha pemulihan ekonomi tidak terjejas. Begitu juga dengan tumpuan kepada pandemik COVID-19 yang dijadikan lebih berfokus. Ini kerana seperti yang saudara sebut tadi, kerajaan telah mengkaji dan menyelidik data yang ada, di mana didapati bahawa COVID lebih sekitar 80% pesakit COVID-19 ini hanya datang daripada satu kluster yang kecil, sekitar 10% lebih, begitu saja. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak kerajaan setelah mendapati data ini wujud adalah dengan memberikan fokus kepada kluster-kluster yang mengalami masalah itu sahaja. Begitu juga dengan usaha vaksinasi, walaupun cakap tentang usaha vaksinasi itu sudah pasti terjemahan kepada program imunisasi kebangsaan tidak akan terlaksana sekiranya diplomasi vaksin ataupun hubungan baik antara Malaysia dan juga negara-negara luar ataupun negara di peringkat global tidak terlaksana secara berkesan dan juga baik. Kita melihat banyak jenis vaksin diperoleh daripada negara China, Amerika Syarikat, Belgium, malah kunjungan rasmi oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin ke UAE baru-baru ini juga akan mematrai satu kerjasama vaksin antara kedua-dua negara. Jadi dalam perihal kepada hubungan antarabangsa ini, apakah sebenarnya manfaat yang boleh dinilai kepada hubungan baik yang dibina selama ini kepada usaha kita memerangi pandemik COVID-19 melalui usaha-usaha dan juga terjemahan diplomasi vaksin? Ya, inilah yang disifatkan oleh ahli akademik dan juga pihak kerajaan sebagai usaha diplomasi sains, diplomasi sains dan kerjasama strategik antarabangsa dengan negara-negara, dengan syarikat pengeluar vaksin dan dengan badan-badan kesihatan dunia. Hasil daripada hubungan baik yang dijalinkan oleh pihak kerajaan dengan negara-negara lain di luar sana, dengan pengeluar vaksin dan juga dengan badan kesihatan antarabangsa, maka sekarang ini kita telah pun mempunyai akses kepada vaksin sebanyak 59.7 juta dos daripada 5 pengeluar vaksin. Jadi ini juga adalah satu langkah yang berhati-hati yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Jadi walaupun pihak seperti pihak pembangkang sering menyindir pihak kerajaan, contohnya saya pernah mendengar Presiden amanah disebut cepatkan vaksin, dia sebut vaksin tu vaksin. Vaksin, di mana vaksin, kenapa lambat? Jadi kita perlu tahu bahawa usaha untuk mendapatkan vaksin ini sebenarnya bermula jauh lebih awal. Sejak April 2020 lagi usaha ini telah dilaksanakan oleh dua kementerian utama, iaitu Kementerian Kesihatan dan juga MOSTI, Ministry of Science, Technology and Innovation
innovation ya, innovation. Jadi sejak April 2020 lagi ya. Cuma proses itu memakan masa kerana ia memerlukan satu penelitian ya, sehinggalah ke bilik gerakan program ini imunisasi COVID-19 ditubuhkan pada 23 Januari yang baru lalu, serta program imunisasi COVID-19 dilancarkan oleh Perdana Menteri pada 15 Februari yang lalu ya. Jadi kita lihat bahawa ini ada peringkat-peringkat dan perancangan-perancangan yang strategik yang dilakukan oleh pihak kerajaan, di mana ia bukanlah dibuat secara rambang kerana kita ada beberapa fasa, 3 fasa ya. Fasa klinikal dan sebagainya. Iaitu yang pertama adalah untuk 500,000 populasi kepada petugas barisan hadapan, itu yang berlaku sekarang mulai dari Februari hingga April lagi. Dan semalam saya lihat data yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan menunjukkan bahawa kita sudah mencapai 300,000 lebih ya. Lebih 300,000 petugas barisan hadapan telah berikan vaksin. Jadi ini menunjukkan bahawa tahap kecekapan pihak kerajaan adalah agak tinggi ya, agak tinggi, sudah menepati malah melebihi sasaran ya. Begitu juga dengan fasa kedua melibatkan kumpulan berisiko tinggi, kumpulan yang ada penyakit yang lain serta golongan tua. Ini adalah daripada April hingga Ogos 2021 dengan sasaran 9.4 juta penduduk ya. Seterusnya fasa yang ketiga adalah individu dewasa 18 tahun ke atas ya. Ini adalah daripada Jun 2021 dan dijangka akan mencapai sasaran pada Februari tahun depan. Ini melibatkan 13.7 juta ya. Jadi berdasarkan kepada sasaran yang diletakkan oleh Kementerian Kesihatan ini dan oleh Musti juga ya, sebab dua kementerian ini yang membentuk jawatankuasa khas jaminan akses bekalan vaksin COVID-19 ataupun JKJAV ya. Jadi dapatlah kita mengandaikan bahawa dari sudut politiknya, jika pilihan raya mahu dilangsungkan sekalipun, paling yang tempoh yang paling difikirkan logik adalah pada Februari 2022 ya, di mana sasaran 80% ya, 80% populasi penduduk telah diberikan vaksin ya. Okey, itu pun telah diterjemahkan dan pernah dinyatakan oleh Yang Amat Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apabila negara sudah bersedia kepada proses pilihan raya dan sebagainya, maka beliau sendiri yang akan meletakkan satu keadaan mana kena proses pilihan raya itu akan bermula. Semuanya tertakluk lagi kepada penilaian kes dan juga penilaian risiko bagi jangkitan COVID-19. Doktor, sepanjang tempoh pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional dipimpin oleh Yang Amat Tan Sri Muhyiddin Yassin juga, kita menyaksikan beberapa kerangka undang-undang turut dijalankan dan juga digagaskan, iaitu Akta Kawalan Penyakit dan juga Berbahaya. Malah baru-baru ini juga telah pun diisytiharkan proklamasi darurat dan juga ordinan darurat kuasa-kuasa perlu. Maka persoalan tentang bagaimana untuk pelaksanaan proklamasi darurat dan juga ordinan darurat kuasa-kuasa perlu ini adalah untuk menangani pandemik COVID-19 secara total. Namun masih ada suara-suara sumbang yang menyatakan perkara itu bukan untuk menangani pandemik COVID-19 tetapi sebaliknya. Jadi bagaimana kita berdaya untuk menangkis dakwaan dan juga suara-suara sumbang seperti itu, kerana kita sedia maklum apa yang digagaskan kerajaan hanyalah semata-mata untuk pandemik COVID-19, Doktor. Okey. Ya, satu persoalan yang menarik sering kali dibangkitkan oleh pihak pembangkang khususnya bahawa pelaksanaan darurat itu adalah bertujuan politik ya, bukan sangat untuk menangani COVID-19. But we need to let the fact speaks for itself ya. Kita biarkan fakta bercakap dengan sendiri ya. Sewaktu PKP2 dilaksanakan pada 11 Februari serta pada dalam mana sehari selepasnya diisytiharkan darurat ya. Pada waktu tersebut kadar kebolehjangkitan COVID-19 adalah sangat tinggi, bukan agak tinggi, sangat tinggi, iaitu 1.1 ya. Cuma semalam kadar kebolehjangkitan penyakit COVID
pandemik COVID-19 ini sudah menurun ya, jauh menjadi 0.87 ya. Sudah nampak hasilnya. Ya, sudah nampak hasilnya. Jadi itu membuktikan bahawa apa yang dimaksudkan daripada pelaksanaan darurat itu sudah mencapai maksudnya ya. Jika tidak maka sudah tentulah kadar COVID harian itu masih lagi di sekitar 3,000, 4,000, 5,000, tetapi hari ini kita lihat bahawa ia sudah menurun menjadi 1,208 orang ya hari ini. Jadi ini adalah satu kejayaan yang memberangsangkan ya, yang perlu diakui oleh pihak yang menentang pelaksanaan darurat serta pengemukaan ordinan darurat. Pada masa yang sama kita perlu akui bahawa ordinan darurat serta pengisytiharan proklamasi darurat ini adalah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong ya, di mana pada kali pertama dahulu Yang di-Pertuan Agong sendiri ya telah tidak memberikan perkenan baginda kepada pengisytiharan darurat ini. Jadi sudah tentulah ya pada kali yang kedua apabila Yang di-Pertuan Agong memperkenankan pengisytiharan darurat ini, ia telah dibuat dengan melihat kepada segala fakta yang ada ya. Dinyatakan betapa Yang di-Pertuan Agong telah merundingkan ya semua ketua jabatan IGP, ketua pengarah kesihatan dan pelbagai pihak yang lain, malah merundingi Majlis Raja-Raja Melayu itu sendiri. Jadi untuk menyatakan bahawa pengisytiharan darurat ini adalah dibuat untuk tujuan politik peribadi Tan Sri Muhyiddin ataupun pemimpin-pemimpin lain dalam kerajaan Perikatan Nasional adalah satu perkara yang sangat tidak wajar ya, sangat tidak wajar, malah adalah agak kurang ajar ya. Bukan agak kurang ajar, sangat kurang ajar ya, kerana mempertikaikan apa yang telah diisytiharkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi ini seolah-olah mempertikaikan kuasa dan budi bicara dan kebijaksanaan Yang di-Pertuan Agong itu sendirilah. Cuma pada masa yang sama bagi menepis dakwaan bahawa ini adalah untuk tujuan politik, saya lihat bahawa ada satu perkara yang paling ditimbulkan pada masa sekarang, iaitu mengenai pelaksanaan ataupun sidang parlimen parlimen dan Dewan Negeri ya. People, especially those from the opposition, have been saying that the parliament and the state assemblies need to be held as soon as possible ya. Jadi ini adalah satu perkara yang lain ya. Ini adalah satu perkara yang lain yang berbeza daripada pelaksanaan pengisytiharan pelaksanaan darurat itu sendiri ya. Jadi perkara ini saya rasa adalah satu perkara yang boleh dibincangkan secara ilmiah ya, boleh dibincangkan secara ilmiah kerana kita dapat melihat betapa tuntutan ini adalah agak wajar ya, jika kadar harian COVID telah menunjukkan kadar penurunan yang agak bagus, maka sudah sewajarnya lah ya, pihak kerajaan mengambil kira ya pandangan semua pihak termasuk pembangkang dan juga termasuk civil societies yang mahukan sistem demokrasi itu kembali berfungsi. Jadi saya rasa ini bukanlah satu perkara yang menjadi masalah ya. Cuma dalam masa yang sama dapat kita lihat betapa hasil daripada pengisytiharan darurat ini, beberapa ordinan yang Saudara I sebutkan tadi telah dapat diwartakan dengan cepat sekali ya, termasuklah ordinan darurat yang nombor 2 ya, yang menjadikan satu kesalahan ya kepada mana-mana pihak untuk
menyebarkan berita yang tidak benar mengenai COVID-19 ataupun mengenai darurat. Jadi ini adalah satu perkara yang kelebihan yang dipunyai oleh pihak kerajaan dalam memastikan bahawa ancaman terhadap usaha-usaha untuk menumpukan perhatian kepada penyelesaian COVID-19 ini tidak terganggu. Begitu juga dengan yang kenaikan kadar kompaun dari 1,000 ke 10,000. Cuma apa yang kita lihat sekarang ini adalah penjelasan mengenainya dilihat agak kurang agresif sehingga menyebabkan timbul kekeliruan di kalangan rakyat. Jadi ini adalah satu cabaran yang perlu diatasi dengan segera oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab di dalam kerajaan, termasuklah Kementerian Penerangan yang RTM itu sendiri. Ya, sudah pasti Kementerian Komunikasi dan Multimedia sentiasa memberikan penerangan. Inilah ruang yang boleh digunakan untuk memberi penerangan dan juga penjelasan lebih lanjut. Kerana ada yang disebutkan ataupun telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Perkara 150, apa-apa jua undang-undang yang diperintahkan di bawah ordinan darurat ataupun proklamasi darurat boleh diperintahkan atau boleh dilaksanakan, dan walaupun ia bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan, mengikut kepada rasional dan kesesuaian untuk kita menangani isu-isu di bawah ordinan darurat itu. Ini persoalan yang penting kerana kalau kita melihat kepada bagaimana usaha kerajaan untuk memastikan tidak berlakunya salah faham dari segi penggunaan kuasa dan juga pelaksanaan perintah ordinan darurat kuasa-kuasa perlu itu masih lagi menurut kepada kerangka perlembagaan dan juga masih lagi menurut kepada apa yang telah pun diletakkan dalam Perlembagaan Persekutuan. Cuma masih belum difahami secara jelas oleh masyarakat di peringkat akar umbi. Jadi apa yang boleh diperjelaskan supaya kita faham bahawasanya setiap undang-undang di bawah ordinan darurat itu adalah mengikut kepada kerangka perlembagaan dan juga masih lagi menurut kepada amalan demokrasi yang dinyatakan. Ya, betul. Seperti yang kita semua ketahui bahawa pengisytiharan darurat itu adalah satu perkara yang tidak boleh dicabar. Di mahkamah telah ada keputusan daripada mahkamah sebelum ini yang menolak usaha 3 orang adun daripada Pakatan Harapan untuk mencabar keabsahan pengisytiharan darurat itu sendiri. Begitu juga dengan daripada segi ordinan darurat apabila pengisytiharan darurat itu sendiri telah diputuskan oleh mahkamah sebagai tidak boleh dicabar kerana ada ouster clause di dalam perlembagaan yang menghalang mahkamah daripada campur tangan di dalam soal ini. Maka perkara yang sama juga akan berlaku kepada ordinan-ordinan yang telah diluluskan oleh pihak kerajaan sejurus daripada pelaksanaan darurat ini. Cuma pada masa yang sama saya masih ingat lagi Tan Sri Muhyiddin sewaktu mengumumkan pelaksanaan darurat ini, beliau telah menyebut betapa kerajaan sama sekali tidak akan mencampuri urusan mahkamah. Segala urusan mahkamah tidak akan diganggu, tidak akan diganggu sama sekali. Apa-apa permasalahan yang ditimbulkan oleh mana-mana pihak tidak akan cuba dicampur tangan oleh pihak kerajaan. Jadi dalam konteks ini saya melihat bahawa jika ada mana-mana pihak yang tidak bersetuju dengan apa-apa sahaja langkah yang dibuat oleh pihak kerajaan, maka mereka boleh sahaja membawa perkara tersebut ke mahkamah. Contohnya adalah kenaikan kompaun daripada RM1,000 kepada RM10,000. Jika tak setuju, jika mereka rasakan bahawa perkara ini adalah satu perkara yang melampaui bidang kuasa pihak kerajaan, maka mereka boleh saja mencabarnya di mahkamah. Seperti mana sebelum ini kita lihat bahawa sewaktu kerajaan Pakatan Harapan memerintah dahulu, mantan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad telah memperkenalkan kompaun kepada mereka yang menghisap rokok di tempat awam. Dan memang ada cabaran di mahkamah dibuat termasuk oleh sahabat saya Peguam Hanif Khatri Abdullah dan rakan-rakan beliau yang lain. Jadi
tidak ada masalah kita mengamalkan satu demokrasi, satu sistem demokrasi. Ya. Saya tidak melihat itu sebagai satu masalah yang sering ditimbulkan dalam media sosial adalah dari segi double standard, double standard dari segi pelaksanaan, jika RM10,000 itu dikenakan kepada rakyat biasa, maka RM10,000 itu jugalah yang perlu dikenakan kepada para pemimpin ataupun kepada para pegawai kerajaan ataupun kepada golongan elit. Ya, sudah pasti kerangka judiciary dan juga legislatif tidak bersifat bias ataupun bersifat berat sebelah dalam menilai kepada isu-isu teknikal dan juga aspek perundangan. Doktor, masih lagi kita memperkatakan tentang lepas setahun ataupun setelah setahun pentadbiran Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga menggagaskan Malaysia Prihatin, maka penilaian kepada perkara ini dan juga bagaimana kelangsungan pemerintahan terkini adalah kita boleh terjemahkan baru-baru ini beberapa wakil-wakil rakyat dari Pakatan Pembangkang dan juga di Blok Pembangkang sudah mula memberikan sokongan dan juga menunjukkan sokongan kepada kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah Perikatan Nasional. Jadi ini menggambarkan satu petanda bahawasanya apa yang dilaksanakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional selama ini memberikan satu dampak dan juga impak yang positif bukan saja kepada rakyat tetapi juga kepada persepsi dan juga pemikiran di Blok Pembangkang, malah blok yang pernah mengkritik kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya, sangat menarik sekali perkembangan politik yang berlaku sekarang di mana di saat para pemimpin Pakatan Harapan, khususnya pemimpin Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim sering menguar-uarkan bahawa beliau mempunyai nombor yang cukup, we have enough number, how many times has he said that, tiba-tiba tiga ahli parlimen daripada parti beliau melompat ke kepada bebas, menjadi bebas, tapi dengan menyokong kepimpinan Tan Sri Muhyiddin dan kerajaan Perikatan Nasional. Jadi ini kepada saya, walaupun ada pihak yang menyebut betapa kalau dalam kes terbaru disebutkan ini adalah betapa agensi kerajaan digunakan untuk menekan. Itu adalah satu perkara yang tidak dapat disahihkan, itu sekadar spekulasi. Cuma walau apa sekalipun yang berlaku, secara kolektifnya ia menunjukkan bahawa usaha untuk menjatuhkan kerajaan Perikatan Nasional ini sudah semakin menampakkan jalan mati, kerana seperti yang kita telah sebutkan pada peringkat awal tadi, betapa di sebalik pelbagai kritikan, sindiran di dalam media sosial, namun kerajaan Perikatan Nasional yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin ini telah deliver. Saya tertarik dengan ungkapan yang disebut oleh Tan Sri Muhyiddin sewaktu beliau merasmikan Perhimpunan Agung tahunan Parti Gerakan, sebuah parti yang baru saja menyertai Perikatan Nasional. Dia cakap bahawa kita mesti tunjuk kepada rakyat bawahan betapa we are the government that cares, day and night, not just day but also night, and also we are a government that delivers. Kita perlu turun ke setiap peringkat, ke golongan bawahan untuk menyantuni mereka. Disebutkan juga mengenai usaha-usaha untuk memperbanyakkan lagi bantuan bersasar. Jadi dan yang terbaru seperti yang saya sebut tadi adalah kejayaan untuk menurunkan dengan drastik kadar COVID harian. Jadi tidak ada alasan yang boleh digunakan oleh pemimpin Pakatan Harapan dan pemimpin pembangkang lain untuk menjustifikasikan apa yang mereka nak buat. Itu kalau mereka nak jatuhkan kerajaan Perikatan Nasional, why do they need to do that? Sebab kerajaan Perikatan Nasional bukanlah sebuah kerajaan yang gagal. Kalau nak kata gagal dalam menangani COVID-19, kita lihat siapa yang mengetuai pasukan petugas COVID-19 di Selangor. Hari ini, semalam pun dan sebelum ini pun kadar COVID harian terbanyak
di negara Malaysia ini adalah disumbangkan oleh negeri Selangor ya. Dan kita semua tahu bahawa ketua pasukan petugas COVID-19 di Selangor adalah mantan Menteri Kesihatan Kerajaan Pakatan Harapan ya, iaitu Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad ya. Jadi kalau dia bagus sangat nak tangani COVID-19 ini, why couldn't he even settle the problem that just a state Selangor saja ya. Betul lah, betul. Tak apa. InsyaAllah segalanya itu boleh digerakkan bersama. Cuma mungkin penilaian kepada result dan juga hasilnya itu adalah satu penilaian yang bersifat subjektif. Maka untuk kita menuding jari itu mungkin agak bersifat radikal ataupun agak bersifat subjektif. Cumanya saya ingin membawa kembali kepada bagaimana kita menggerakkan usaha ini secara bersama, kerana kita sedia maklum untuk kita mengenepikan sebarang perbezaan pendapat itu adalah perkara yang paling penting, kerana kita memfokuskan kepada perkara-perkara bersifat COVID-19. Ini juga pernah dinyatakan oleh Yang Amat Tan Sri Muhyiddin Yassin, maka tidak kisah untuk berpolitik, tetapi habiskan dahulu ataupun kita langsaikan dahulu hasil ataupun kesan daripada pandemik COVID-19 ini. Ini satu perkara yang cukup baik untuk dinilai. Mungkin untuk tahun 2021 dan juga untuk tahun 2022, bagaimana doktor menilai kepada landscape politik tanah air? Adakah kita sudah mencapai satu tahap kematangan dan juga yang diinginkan, dan juga demokrasi berpolitik yang diinginkan oleh rakyat Malaysia? Ya, saya melihat kelangsungan kerajaan sekarang di mana ia merupakan sebuah kerajaan yang hanya mempunyai majoriti yang sangat kecil ya. Ini sebenarnya adalah satu perkara yang ada blessing in disguise ya. Iaitu ada rahmat yang tersembunyi ya. Kerana ia menjadikan semua pemimpin kerajaan, semua menteri, timbalan menteri, sifat politik ya, yang menjadi sebahagian daripada pihak kerajaan sekarang akan menjadi lebih beringat-ingat ya, berhati-hati di dalam membuat apa sahaja ya, terutama jika perkara-perkara yang melibatkan dengan dana duit ya, sebab mereka tahu bahawa dalam keadaan mereka berkemungkinan untuk jatuh bila-bila masa sahaja. Jika jatuh sudah pasti perkara ini akan dikorek ya. Jadi inilah yang saya lihat berlaku dengan para pemimpin Pakatan Harapan sebelum ini ya. Jadi mungkin mereka merasakan bahawa mereka akan mampu bertahan lama ya. Sebab itu apabila mereka jatuh daripada menjadi kerajaan, maka banyak kes-kes ya yang mula keluar ya, membabitkan apa yang didakwa sebagai penyelewengan ya. Jadi apabila kita tidak mempunyai majoriti yang besar ini, maka sudah pastilah setiap perkara yang kita lakukan akan diteliti ya dengan sangat rapi ya oleh rakyat ya, tambah pula dalam suasana media sosial. Jadi inilah satu kelebihan demokrasi yang kita ada sekarang. Ia akan menjadikan sistem pemerintahan kita lebih accountable dan lebih transparan ya, Dan mengenai jangkaan saya mengenai suasana politik pada masa terdekat ini, dapat kita lihat bahawa gugatan yang cuba dibuat oleh para pemimpin pembangkang, sebenarnya bukan para pemimpin pembangkang sangat ya, masalah yang dihadapi oleh kerajaan Perikatan Nasional sekarang ini adalah datang daripada para pemimpin kerajaan itu sendiri, iaitu daripada UMNO ya, ahli-ahli Parlimen UMNO ya, yang sebelum ini yang keluar ya, seorang demi seorang, baru 2 orang ya. Tapi tak mengapa doktor, mungkin itu adalah pilihan demokrasi yang dilaksanakan dan juga digagaskan di bawah pilihan berpolitik untuk parti masing-masing. Mungkin kita perlu menghormati dan juga kita perlu untuk menilai perkara ini secara lebih matang. Saya menghormati pandangan daripada doktor juga, dan insya-Allah kita menghormati pandangan daripada anda semua. Cuma dalam kita melaksanakan demokrasi ini sudah pasti ada beberapa perkara yang perlu diberi keutamaan dalam kita menilai keterbatasan kita dalam bersuara. Terima kasih doktor kerana bersama kami. Itu dia Dr. Kamarul Zaman Haji Yusof, Pensyarah Kanan Kolej Undang-Undang Kerajaan dan Pengajian Antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM. Jangan kita lupa, dalam kita mendepani pandemik COVID-19, Kementerian Kesihatan dan juga negara kita pernah diiktiraf antara negara terbaik di dunia dalam menghadapi pandemik secara awal COVID-19 ini yang pernah melanda negara dalam tempoh setahun ini. Jadi tahniah diucapkan dan juga tahniah kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita harapkan kita jaga kita dan kita teruskan prestasi dan juga kecemerlangan ini. Malaysia prihatin menjaga kelangsungan kehidupan dan juga nyawa masyarakat. Itu antara gagasan yang dipertimbangkan dan juga dititik beratkan oleh kerajaan. Terima kasih bersama kami. Dengan itu kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Selamat malam.